Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali pada menceritakan tentang puasa-puasa sunat ni. Okey. Jadi puasa-puasa sunat yang kita sebut tadi ialah berkaitan dengan tahunan. Yang ni berlaku tahunan lah ya. Pada setahun sekali. Puasa Syakban yang contoh kita ni, sunat kita puasa pada bulan Syakban. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah kata, tidak aku lihat Nabi SAW puasa baginda yang lebih banyak puasanya lebih daripada bulan Syakban. Selain daripada puasa wajib lah, puasa wajib itu bulan Ramadan. Jadi puasa Syakban ni Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syakban. Tapi kena ingatlah untuk separuh kedua Syakban itu sebagaimana hukum yang kita sebut nanti atau telah kita sebutkan tadi, iaitu kita tidak boleh berpuasa sunat setelah daripada separuh Syakban kecuali orang yang dah ada kebiasaan puasa sebelum tu ataupun dia memang beradab puasa pada hari-hari tertentu, Isnin, Khamis ataupun seumpamanya, maka orang itu boleh berpuasa sunat. Adapun puasa qada, puasa wajib, maka itu tak ada masalah walaupun selepas daripada pertengahan bulan Syakban. Yang kedua ialah puasa sunat yang berkaitan dengan bulan. Maknanya secara bulanan ada. Apa dia? Iaitu puasa Ayyamul Bid, hari putih. Iaitu pada hari 13, 14 dan 15. Hari bulan tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan 13, 14, 15. Hari putih. Kerana pada hari tersebut malamnya malam yang cerah bulan purnama. Adapun pada hari 13 Zulhijjah. Okey, bulan Zulhijjah 13 ni masih dikira hari tasyrik. Macam mana? Maka 13 tak boleh puasa, kena start 14. 14, 15, 13 itu digantikan dengan 16 Zulhijjah. Juga kita disunatkan puasa pada hari hitam. Dipanggil Ayyamus Sud, iaitu pada hari 28, 29 dan 30. Hari bulan. Hari bulan setiap bulan lah, 28, 29, 30 hari bulan ketika bulan gelap. Jika bulan tersebut 29 saja, maka digantikan dengan puasa satu hari bulan berikutnya. Ini antara puasa yang berulang-ulang pada setiap bulan. Okey. Puasa yang berulang secara mingguan pula, iaitu puasa pada Isnin dan hari Khamis. Dan yang keempat, puasa Nabi Daud, iaitu berpuasa secara selang sehari. Selang sehari. Nabi Daud ni puasa, hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok buka. Jadi itu puasa Nabi Daud. Kecuali pada hari yang diharamkan puasa. Kalau hari haram puasa tak boleh lah walaupun kena pada hari itu untuk kita puasa. Yang kelima, puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun boleh ke tidak? Boleh. Kecuali hari yang diharamkan berpuasa bagi mereka yang tidak terganggu. Syarat orang yang nak berpuasa sepanjang tahun ni, pertama hendaklah hari-hari yang dilarang puasa tu jangan dipuasa. Hari raya, 2 hari raya, hari tasyrik, itu tak boleh puasa. Dan dengan syarat mereka tidak terganggu tanggungjawabnya atau bimbang kemudaratan dirinya. Kalau dia rasa boleh mampu dan tidak ada berkait dengan tanggungjawab orang lain, tak perlu cari nafkah pada isteri atau anak-anak dan tidak memudaratkan dirinya, maka boleh. Okey. Makruh pertama, ada beberapa catatan ni. Makruh berpuasa pada hari Jumaat sahaja, atau Sabtu sahaja, atau Ahad sahaja. Hukumnya makruh. Hal ini kerana hari Jumaat ialah hari untuk memperbanyakkan ibadat. Adapun larangan pada hari Sabtu dan Ahad kerana hari tersebut adalah hari kebesaran Yahudi dan Nasrani. Namun jika digabungkan puasa tersebut seperti Khamis dan Jumaat, atau Jumaat dan Sabtu, atau Sabtu dan Ahad, atau Ahad dan Isnin, maka hukumnya tidak makruh. Nampak Jadi kita mengifrat, menunggalkan, kita puasa Jumaat saja atau puasa Sabtu saja, itu yang jadi makruh. Kalau kita gabung tak ada masalah. Yang kedua, boleh memutuskan puasa sunat. Memutuskan makna membatalkan. Kita puasa sunat, katalah kita puasa sunat hari Isnin, tiba-tiba kita nak batal, boleh tak? Hukumnya boleh, namun makruh hukumnya jika tidak ada sebab. Adapun memutuskan puasa wajib, hukumnya adalah haram. Kita puasa qada, tiba-tiba kita nak batalkan puasa qada, itu hukumnya haram.
Jadi kena jaga-jagalah sikit. Terutamanya bulan Syaban ni, biasanya orang perempuan ni dia akan kejar masa untuk ganti puasa dia. Tidak salah puasa bulan Syaban ni, kerana itu juga berlaku pada zaman Nabi. Isteri-isteri Nabi ni mereka akan cuba habiskan puasa mereka pada bulan Syaban. Jadi yang berlaku sekarang ni pun sebenarnya tak pelik pun. Tapi kalau kita segerakan qada lagi molek. Tapi perbuatan menunggu Syaban tu tak ada masalah lah. Syaratnya janganlah sampai kita langkah bulan Ramadan. Okey, tiba-tiba ada orang buat kenduri ataupun ada orang buat jamuan. Ni juga akhir-akhir sebelum Ramadan ni ramai yang buat jamuan. Dekat pejabat lah, dekat sekolah lah, buat jamuan. Jadi kita tengah puasa wajib, kita qada puasa. Kita haram hukumnya untuk membatalkan puasa wajib. Okay. Haram ke atas isteri berpuasa sunat tanpa izin suami ketika suaminya berada bersamanya. Kalau isteri nak berpuasa sunat ni, puasa sunat, maka kena minta izin suami. Namun hukum ini tidak termasuk bagi puasa yang tidak berulang seperti puasa Arafah. Bagi kategori ini dibolehkan baginya untuk puasa jika suami tidak larang. Ada pun puasa-puasa hari kebesaran, contohnya hari Arafah contohnya, 10 Muharram. Kalau suami tak larang, maka isteri boleh berpuasa. Okay. Okey, selesai berkaitan dengan puasa. Saya rasa tajuk puasa ni dah habis kot kecuali tinggal beberapa tajuk-tajuk berkaitan. Kalau ada soalan Ustaz? Tajuk berkaitan ni kalau sempat kita ambil, kalau tak sempat pun tak apa lah, sebab dia bukan berkaitan dengan puasa sangat. Solat sunat tarawih, lepas tu bab i'tikaf, lepas tu bab hari raya, tu je lah. Okey Ustaz, kalau ada soalan Ustaz Muhammad? Setakat ni belum ada Ustaz. Mungkin kita teruskan dulu lah. Nanti kalau ada soalan nanti bagi tahu dengan Ustaz insyaAllah. Okay, baik, saya teruskan pada berkaitan dengan ibadat-ibadat yang berkaitan dengan puasa ni, iaitu pertamanya solat sunat tarawih. Okay, tarawih adalah kata majmuk daripada perkataan tarwihah yang bermaksud kerehatan. Ini merupakan solat sunat yang khusus ada pada malam bulan Ramadan sahaja. Dilakukan selepas isyak. Isyak itu termasuklah isyak yang dibuat jamak takdim. Kita jamakkan maghrib dengan isyak sekaligus. Lepas daripada semayang isyak itu, kita dah boleh buat semayang tarawih walaupun belum masuk waktu isyak. Walaupun belum masuk waktu isyak, tapi setelah kita tunaikan solat isyak secara jamak takdim, boleh kita semayang sunat tarawih, semayang witir dan seumpamanya. Okay. Waktunya selepas solat isyak sehingga sebelum subuh. Adapun melakukan solat sunat tarawih pada pertengahan malam adalah lebih afdal. Kalau kita nak pilih waktu yang paling afdal, ialah kita buat pada tengah malam. Lebih afdal daripada kita buat lepas daripada solat isyak. Dalam kitab disebut perbuatan itu perbuatan mi'amalil kusala, orang-orang yang malas. Macam kita lah. Kita lepas mayang isyak, kita buat tarawih. Sebab kita malas kita malas, kita nak tidur panjang, kita buat tarawih dulu. Tapi orang yang ada keinginan, dia akan lewatkan isyak, lewatkan tarawihnya di tengah-tengah malam atau selepas daripada malam sikit. Tapi daripada tak buat langsung, baik buat kan. Kaifiat. Okay, bilangan rakaat solat sunat tarawih adalah 20 rakaat. Dengan satu salam setiap 2 rakaat. 20 rakaat. 2 rakaat, 1 salam. Ini menjadi amalan secara mutawatir berturut-turut sebagaimana yang diamalkan di tanah haram Makkah dan Madinah. Bahkan ahli Madinah pernah melakukan solat tarawih sebanyak 36 rakaat. Solat tarawih dilakukan berjemaah berpandukan kepada perbuatan Nabi SAW. Namun harus juga dilakukan bersendirian. Nabi SAW dalam masa 3 hari Nabi buat berjemaah, hari keempat Nabi semayang seorang kan. Nabi bimbang bahawa Allah Ta'ala akan fardukan semayang itu. Jadi sebab tersebut dah tak ada dah. Kita boleh berterusan buat secara berjemaah. Okey. Dan para ulama' menggalakkan untuk khatam Al-Quran dalam solat tarawih. Okey. Adapun niat solat tarawih mesti ditentukan. Dia kena ta'yin. Tidak disyaratkan bilangan. Bilangan pula tidak disyaratkan. Contoh lafaz niat, usalli sunnatat tarawih. Usalli sunnata at-tarawih raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala.
Wajib memberi salam setiap 2 rakaat. Jika seorang itu melakukan tarawih dengan 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam, hukumnya tidak sah, bahkan haram jika disengajakan. Ini saya tak pastilah. Saya pernah dengar lah ada sahabat-sahabat yang di Indonesia, yang belajar di Indonesia, dia kata ada tempat yang buat tarawih 4 rakaat. Ada di Sabah ada ke? 4 rakaat sekaligus. Belum Sekaligus belum pernah dengar lagi Ustaz. jadi perbuatan ni tak betul, tak boleh. Kita kena 2. Kita nak buat 4 boleh, buat 2 beri salam, buat 2 beri salam. Adapun buat 4 sekaligus 1 salam itu tidak sah. Ini kenapa 20 rakaat itu? Faedahnya ialah hikmat 20 rakaat adalah kerana solat sunat rawatib muakkadah sangat digalakkan pada selain Ramadan ialah 10 rakaat. Justru ia digandakan menjadi 20 pada solat tarawih. Jadi umpama ulama carikan apakah kemunasabahan dan juga hikmahnya, kerana bulan-bulan lain kita sunat untuk buat rawatib, dan rawatib yang muakkadah 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, lepas tu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat, lepas itu selepas maghrib 2 rakaat, kemudian lepas isyak 2 rakaat. Jadi 2 jadi 10 semua. 10 solat sunat rawatib yang muakkadah. Jadi pada bulan Ramadan wajarlah untuk kita gandakannya. Gandakan bilangan sembahyang kita, maka bilangan Ramadan tarawih itu 20 rakaat. Okey. Kemudian kita tengok kepada masalah berkaitan solat sunat witir. Kerana ini juga banyak orang tanya. Perkataan witir diambil daripada kalimah bahasa Arab al-witru yang bererti ganjil. Solat sunat witir adalah antara solat yang amat digalakkan. Bukan saja bulan Ramadan. Ni kena faham. Kita sunat buat witir ni bukan bulan Ramadan saja. Bulan lain pun kita sunat untuk solat witir. Tiap-tiap malam. Autiru ya ahlal Quran. Nabi sebut, wahai ahli Quran semua, hendaklah kamu berwitir. Galakkan untuk kita berwitir ni. Waktu pelaksanaan, waktu solat witir bermula setelah solat isyak sehingga masuk subuh. Walaupun solat isyak tersebut dilakukan secara jamak takdim. Samalah. Jadi, kalau kita buat maghrib dengan isyak secara jamak takdim, selepas sembahyang isyak tu kita dah boleh sembahyang witir. Walaupun belum masuk waktu isyak lagi. Sebab kita dah buat solat isyak tu. Okey, kemudian harus qada solat sunat witir jika tertinggal. Kalau kita tinggal solat sunat witir, hukumnya harus. Namun disyaratkan supaya melakukannya setelah menunaikan solat isyak pada malam tersebut. Contohnya, jika seorang itu tertidur sebelum solat isyak dan tersedar hanya selepas subuh, maka tidak dibolehkan mengqadakan witir kecuali setelah mengqadakan solat isyak. Ini soalan dibuat, kita kata soalan ataupun teka-teki. Solat apa yang waktunya telah keluar, telah habis tapi belum masuk? Solat apa yang waktunya telah habis tapi belum masuk? Iaitu jawapannya solat witir yang belum disunaikan sembahyang isyak. Solat witir waktu dia habis dah sebab subuh tapi tak masuk lagi waktu. Kalau kita nak qada boleh tak? Boleh, tapi tak boleh kita qada sehingga kita selesaikan sembahyang isyak dulu. Jadi sembahyang mana tu? Ayyu salatin kharaja waqtuha wa lam yadkhul. Sembahyang apakah yang waktunya telah habis tapi tak masuk lagi? Iaitu solat witir yang belum ditunaikan sembahyang isyaknya. Disunatkan mengakhirkan solat witir bagi seseorang yang yakin mampu bangun pada akhir malam. Orang yang yakin dia boleh bangun malam, sunat dia lewatkan witir pada akhir malam. Namun jika tidak yakin, maka disunatkan baginya melakukan solat sunat witir sebelum tidur. Kalau tak, maka boleh saja dia solat sunat witir dulu sebelum dia tidur. Lepas dia sembahyang isyak.
Jika telah berwitir sebelum tidur, maka tidak perlu diulangi lagi ketika solat malam. Kalau kita dah semayang witir, selepas daripada semayang isyak kita semayang witir dah. Kita bangun nanti untuk qiyamul lail, tidak perlu ulang witir. Ini berdasarkan hadis Nabi, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir pada satu malam. Tak boleh. Kita dah buat witir selepas isyak, kita tidur bangun untuk qiyamul lail, kita buat witir sekali lagi, tak boleh. Okay. Bilangan rakaat adalah sekurang-kurang 1 rakaat dan paling banyak ialah 11. Adapun sekurang-kurang sempurna, maknanya aqallul kamal, sekurang-kurang bilangan yang sempurna ialah 3. Ia lebih baik sehingga had 11 rakaat. Makna daripada buat sebaik 3 lah. Kalau 3 baik 5, daripada 5 baik 7, daripada 7 baik 9, daripada 9 baik 11. Macam itulah. Tidak sah meniatkan solat sunat witir lebih pada 11 rakaat. Kita nak semayang, saja aku semayang solat sunat witir 13 rakaat. Itu tak boleh. Kerana had maksima bagi witir ialah 11 rakaat. Jadi kita nak semayang lebih, kita semayang sunat mutlak lain. Semayang sunat lain ada kan? Solat sunat witir hanya boleh dilaksanakan dalam bilangan ganjil. Justru bagi yang melakukan solat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 salam, afdal baginya berniat 2 rakaat awal sebagai muqaddimah witir atau 2 rakaat daripada witir. Ini juga berlaku ada persoalan lah orang tanya. Kita semayang witir ni kita buat 2 1 kan? 2 1. Yang dua ni kita nak niat apa? Afdalnya kita niat 2 rakaat daripada witir. Ataupun kita niatkan 2 ni muqaddimah witir. Kenapa? Kerana makna witir ni ganjil. 2 ni bukan ganjil. Sebab itu afdal kita niatkan 2 rakaat daripada witir ataupun muqaddimah witir. Andai kata kita niat witir juga sah tak? Sah. Kerana dalam kalam ni dia boleh takdir lagi. Dalam bahasa Arab ni kata usolli raka'ataini. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Sunnatal witri ay minal witri. Jadi itu kerana ada kebarangkalian untuk kita faham dengan makna yang betul, maka tak jadi batal lagi lah. Cuma yang afdalnya kita niatkan muqaddimah witir bagi bilangan ganjil tu. Bilangan genap tu kita niatkan muqaddimah witir dan bilangan ganjil tu yang kita niatkan witir betul. Kaifiat. Bagi individu yang melakukan lebih daripada 1 rakaat, afdal baginya untuk solat secara berasingan. Iaitu setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Namun boleh juga dilakukan secara bersambung iaitu 3 rakaat 1 salam. 5 rakaat dengan 1 salam. Boleh? Tak ada masalah. 5 rakaat sekaligus takbir, saja aku semayang witir 5 rakaat kan Allah Ta'ala. Terus je. Akhir sekali baru duduk tahiyat akhir dan bagi salam. Contoh solat sunat witir ialah seperti berikutlah lafaz dia. Usalli raka'ataini min sunnatil witri. Tu. Min tu. Ataupun usalli raka'ataini muqaddimatal witri. Boleh. Kalau 1 rakaat usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Melakukan tasyahud akhir adalah lebih afdal berbanding melakukan 2 tasyahud. Kalau kita buat lebih daripada 1 rakaat, kita buat 3 lah. Kita buat 3 secara berturut-turut. 3 ni dengan 1 salam. Macam mana yang afdal? Yang afdal ialah kita bagi salam dan kita buat 1 tasyahud akhir sahaja. Kita buat 1 tasyahud akhir saja. Itu lebih afdal daripada kita buat sebagaimana semayang maghrib. Semayang maghrib kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang afdalnya kita buat tasyahud akhir sahaja. Ada pun melakukan lebih daripada 2 tasyahud dalam 1 solat tidak dibolehkan. Gini. Katakanlah kita nak buat 5 rakaat. 5 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke tak? Dia buat macam mana? Saja aku semayang witir 5 rakaat kan Allah Ta'ala. Dia hanya dibenarkan buat tasyahud bila tu? Dia kata tidak boleh buat lebih daripada 2 tasyahud. Dia kalau nak buat tasyahud 2 pun dia kena buat mana? Rakaat keempat, tasyahud awal. Rakaat kelima, tasyahud akhir.
Contoh, seorang solat witir 7 rakaat dengan 1 salam. Dia hanya dibenarkan untuk tasyahud akhir saja pada rakaat ke-7. Jadi afdalnya dia buat satu tasyahud aja, iaitu tasyahud akhir. Atau boleh tasyahud awal pada rakaat ke-6 dan tasyahud akhir pada rakaat ke-7. Tidak boleh baginya tasyahud awal pada rakaat kedua atau keempat. Dia nak letak tasyahud awal ni pada rakaat kedua, tak boleh. Nampak tak Okay. Disunatkan menunaikannya secara berjemaah pada bulan Ramadan bersama dengan solat tarawih. Ini kelebihan atau beza solat witir pada bulan Ramadan berbanding bulan lain. Bulan Ramadan sunat untuk berwitir sekali dengan imam secara berjemaah. Berwitir sekali dengan imam secara berjemaah. Ada sebahagian daripada tempat kita dapati, ada sebahagian daripada jemaah, dia tarawih dia bersama imam. Lepas daripada habis imam tarawih, dia bangun ke belakang semayang witir seorang diri. Ini sebenarnya tindakan yang tidak berapa sesuai lah, tidak afdal lah. Sebab witir Ramadan ni sunat buat berjemaah juga. Dia duk faham semayang sunat witir ni kita semayang sunat elok buat seorang diri kan? Betul. Itu pada semayang-semayang selain pada Ramadan. Memang dia witir ni daripada semayang yang disunatkan semayang bersendirian. Tetapi pada bulan Ramadan, sunat kita berimam sama imam sehingga selesai semayang malam dengan imam. Jadi witir itu buat secara berjemaah. Adapun bulan-bulan lain, hari lain, kita buat sendirian, itu lebih afdal daripada berjemaah. Okay. Disunatkan membaca kunut pada rakaat terakhir solat sunat witir pada separuh kedua Ramadan, iaitu bermula malam 16 sehingga akhir. Ini kadang-kadang orang keliru. Macam mana nak kenal? Senang je. Hari kita berpuasa ke-15, hari kita berpuasa ke-15, hari tersebut tu, malam tu kita sunat untuk kunut. Hari siang tu, kita puasa 15, maka malam tu kita sunat untuk kunut. Boleh Okey. Mana tadi? Disunatkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat yang kedua, surah Al-Ikhlas dan Muawwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat yang ketiga. Jika seseorang itu melakukan lebih daripada 3 rakaat, maka dibolehkan baginya membaca mana-mana surah pada awalnya dan membaca surah-surah di atas pada 3 rakaat yang terakhir. Okey. Kemudian, catatan. Usai solat sunat witir, selesai solat sunat witir, sunat dibacakan Subhanal Malikil Quddus. Ini ada dalam hadis yang sahih. Nabi SAW baca Subhanal Malikil Quddus. Jadi bacaan yang dibaca oleh imam tu sebenarnya ada datang dalam riwayat. Bukan makna rekaan orang Melayu ke, tidaklah. Subhanal Malikil Quddus. Ditambah lagi Subhanal Malikil Ma'bud. Tak apalah, penambahan tu tidak ada masalah. Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Itu bentuk tasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah solat sunat witir. Ini ada datang daripada hadis Nabi SAW, doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah yang Tuhan kami, aku berlindung dengan redha-Mu daripada murka-Mu, aku berlindung dengan pengampunan-Mu daripada hukuman-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu daripada-Mu. Tiada daya untuk aku menghitung pujian-pujian kepada-Mu ya Allah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu. Okay, baik. Jadi Ustaz Muhammad, saya rasa iktikaf, saya rasa ni tidak perlu mana sangatlah. Boleh baca sendirilah tu berkaitan dengan iktikaf ni, kerana tak panjang lah tu. Ustaz, mungkin sebelum kita sambung sikit Ustaz, mau tanya soalan. Ya, Kalau boleh. kita yakin kita boleh bangun malam, biasanya Ramadan ni lain sikit kan vibe-nya Ustaz. Boleh bangun malam untuk solat malam. Mana lagi afdal, kita menghabiskan witir kita bersama-sama dengan imam
ataupun kita solat witir sendiri pada waktu malam. Itu Bersama dengan satu. imam. Sama Saya dengan jawab tu imam. lah. Bersama dengan imam. Kalau imam itu boleh nak lewatkan boleh nak lewatkan sekali semayang berjemaah, maka lagi molek. Maknanya katakanlah imam kita pakat malam ni kita qiyamul-lail, kita semayang bersama-sama, itu lagi elok. Tapi kalau tidak, makna solat bersama imam itu afdal. Okay, baik Ustaz. Belum ada lagi soalan. Mesti kita teruskan nanti Ustaz. Ada soalan lagi? Ada satu soalan tadi pasal berkenaan dengan bolehkah menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunat? Sama ada satu soalan lagi Ustaz. Adakah orang yang membatalkan puasa sunat selain puasa Ramadan, puasa wajib selain puasa Ramadan dengan melakukan jima juga perlu dikafarah? Orang yang kita sebut tadi dalam bab kafarah, yang jadi berdosa dan berdosa tetap berdosa kalau dia jima' ni. Cuma yang dikenakan kafarah ialah puasa Ramadan saja. Kalau dia berjima' pada puasa qada Ramadan ataupun puasa kafarah atau puasa nazar, tidak dikenakan hukuman kafarah. Boleh? Tidak dikenakan hukuman kafarah. Boleh? Sila Ustaz. Boleh Ustaz. Cuma tadi yang pasal gabung qada puasa dengan puasa sunat tu boleh lah kan Ustaz? Okey, boleh. Kita qadakan puasa dengan kita gabungkan dengan niat puasa sunat dibenarkan. Tapi syaratnya kita kena niatkan niat asasnya ialah puasa qada lah. Itu jadi asasnya. Jadi puasa sunat itu boleh digabungkan sekali. Sila. Tidak lagi satu soalan. Boleh kita sambung. Boleh sambung ya. Sikit kan ni nak 2,5 dah ni. Kok ada apa nama kalau ni? boleh sampai zakat Ustaz, baru kita buka dulu. Mungkin kita habiskan sampai zakat lah. Raya ni boleh baca sendiri kot. Okey. Ada zakat ke jap? Saya rasa saya tak. Okey, zakat fitrah lah sikit zakat fitrah. Okey, zakat fitrah yang penting di sini ialah saya ambil yang penting-penting je lah, iaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu pengeluaran zakat fitrah, waktu wajibnya bila? Iaitu orang yang sempat sebahagian akhir daripada Ramadan dan sebahagian awal daripada Ramadan. Maknanya orang yang ketika akhir Ramadan dia ada, dia hidup, awal Ramadan malam tu dia ada. Bayi yang beranak sebelum daripada maghrib, kemudian dia lepas maghrib dia meninggal, maka bayi itu wajib dikeluarkan zakat. Boleh Harus untuk keluar zakat bermula 1 Ramadan. Sunat apabila waktu pagi terbit fajar 1 Syawal. Makruh selepas solat sunat Aidilfitri sehingga sebelum maghrib, tanpa uzur hukumnya makruh. Selepas 1 Syawal tanpa uzur hukumnya haram. Okay, haram maksudnya perbuatan dia melewatkan tu haram, tapi dia wajib kena keluarkan. Contoh katakanlah macam ni banyak berlaku baru ni lah, masa kita raya terkejut tu lah. Ada yang tak sempat-sempat beri, tak ingat. Lepas malam tu baru teringat, tak bayar zakat fitrah lagi. Jadi dia sebenarnya wajib kena bayar segera juga. Jadi dia kena cari lamin untuk bayar. Dah waktu tu waktu haram, ialah haram sebab dia menangguhkan pembayaran tersebut. Ditangguhkan sehingga habis waktu yang dibenarkan. Boleh bayar tetap kena bayar. Jangan dibayar tahun depan. Saya nak bayar tahun depan sekaligus gabung. Tak. Dia kena bayar segera juga. Cuma jadi haram kerana dia melewatkan membayar sehingga selepas daripada waktu yang dibenarkan.
Syarat wajib zakat fitrah, iaitu sempat waktu yang diwajibkan. Kemudian mana tadi? Seorang yang merdeka, seorang yang Muslim, tidak wajib ke atas orang kafir yang mengeluarkan zakat bagi dirinya. Namun dibolehkan bagi mereka membayar zakat bagi pihak kaum kerabat. Ini pun tak berkait sangat. Yang seterusnya memiliki harta lebihan. Ni kena faham, zakat fitrah ni tidak disyaratkan orang tu kaya. Syarat orang itu ada harta lebihan sahaja, iaitu berbentuk makanan asasi bagi dirinya dan individu yang berada di bawah tanggungannya. Tidak termasuk lebihan harta. Pakaian dan khadam yang lebih itu tak termasuk lah. Jadi maknanya zakat fitrah ni pada kebanyakannya orang yang miskin pun tapi ada lebihan harta, kerana bayaran zakat fitrah tak dapat pun RM10 kadang. Maka dia wajib juga bayar zakat fitrah. Tapi dia kata saya bayar, nanti saya boleh juga. Tak kira lah. Dia boleh jadi orang tu dia bayar zakat dan dia akan dapat zakat tu. Tak ada masalah. Syaratnya bila kita dah cukup ketetapan, cukup syarat, kita wajib bayar zakat. Golongan yang ditanggung zakat fitrahnya, pertamanya isteri. Isteri, suami akan tanggung. Ibu bapa dan ke atas yang miskin. Ibu bapa yang ke atas yang miskin. Jadi anak yang menanggungnya. Anak lelaki dan perempuan yang miskin yang tidak mampu mencari nafkah. Miskin yang dimaksudkan pada bab zakat fitrah ialah orang yang tidak mampu, orang yang tidak mempunyai lebihan harta sama ada untuk keperluan dirinya atau individu di bawah tanggungan. Okey. Ni satu peringatan. Jika anak ingin membayar zakat bagi pihak ibu bapanya yang kaya atau anak yang sudah balik, maka hendaklah meminta izin daripada mereka. Ini kadang-kadang orang tak ambil perhatian ni. Dia nak tolong bayar zakat mak ayah dia ada harta, mak ayah hidup kampung, ada harta, boleh je bayar sendiri. Tapi dia nak tolong bayar kepada mak ayah dia, dia kena minta izin dulu. Kalau dia bayar tanpa izin tak jadi. Nampak tak? Dia kena minta izin daripada mak ayah dia, ayah saya nak bayar ni zakat fitrah ni ke ayah dengan mak ni. Barulah. Sama juga anak yang sudah balik, anak dia ada dekat universiti contohnya. Ada juga overseas contohnya. Jadi anak dia dah adalah duit dia untuk dia belanja ke apa kan. Dia pun dah balik semua, dah boleh urus sendiri. Dia nak bayar untuk anak dia, dia kena minta izin. Ni ayah nak bayar ke awak ni, zakat fitrah tahun ni. Jangan dia bayar-bayar tak beritahu. Sebab kewajipan tu hanya ke atas orang tu sendiri. Jadi orang lain nak tolong bayar mesti minta izin daripada dia. Okey. Kalau dia hanya mampu bayar sebahagian daripada zakat fitrah, maka kena ikut keutamaan ni. Pertama bayar untuk diri sendiri dulu. Kemudian bayar untuk isteri, lepas tu anak yang kecil, kemudian ayah dan datuk ke atas, kemudian emak dan nenek ke atas. Kadar zakat fitrah ialah satu sok, satu gantan, iaitu 2.75 kilogram, lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey. Bolehkah bayar dengan duit? Hukum asal menurut mazhab Syafi'i ialah bayar dengan makanan. Walau demikian, Majlis Agama Islam di negeri-negeri Malaysia telah berfatwa untuk membenarkan bayaran zakat fitrah menggunakan wang sebagai ganti kepada makanan asasi. Justru boleh rujuklah pada pihak berkuasa di tempat masing-masing. Okey. Jadi saya rasa kita dah sampai masa ni. Ustaz Muhammad dah dapatkan kitab tu, ada kat sana ke? Ada Ustaz, cuma hari tu kitab ni ada daripada Ustaz Hakim, dia bagi tahu ada 30 je dan baru mau diulang cetak. Tak jadi cukup. Jadi memang 30 sajalah yang dapat. Saya ingat ke ada stok lebih saya tak tahu tu sebab bukan saya yang terlibat ni kan. Baik, okay, Ustaz. Kalau ada apa Ustaz, saya ada soalan lah Ustaz. Okay, sahabat-sahabat yang hadir malam ni, hari ni, kalau ada yang boleh kalau ada yang mau bertanya soalan, silakan. Baik. Kalau tiada, sebelum saya minta Ustaz buat kesimpulan sikit mungkin untuk
bagi semangat sikit mau masuk Ramadan ni. Tapi sebelum tu pada semua sahabat-sahabat, bolehlah jenguk-jenguk FB, Facebook Raudah dan juga YouTube Raudah ni. Sekarang dalam tempo untuk mengumpulkan dana firefighting system dengan nilai 105,000. Dan juga kami tengah buka wakaf lah untuk pembelian bangunan sekolah. Salah seorang ALP, ahli lembaga pengarah kami Ustaz Ahmad Fahmi. Selalu juga ahli lembaga pengarah sekolah, salah seorangnya lah. Jadi itu sahajalah untuk semua sahabat-sahabat, dan yang belum bayar yuran bolehlah bayar yuran. Lebih-lebih pun boleh. Oke, sebelum Ustaz ada soalan. Oke, Ustaz. Soalan pertama, istri yang bekerja boleh bayar zakat sendiri atau cukup dengan suami yang bayarkan, Ustaz? Kewajipan isteri atas suami. Tetapi andai kata isteri sendiri bayar, telah terlepas dah tanggungjawabnya. Faham ya? Asal kewajipan isteri, suami yang bayar. Kalau suami itu mampu. Suami itu ada harta. Tetapi andai kata suami tak bayar atau tak mampu, atau isteri dah bayar, maka dah lepas tanggungan. Dah lepas tanggungjawab. Boleh? Kalau kita mau bayarkan zakat kepada orang-orang tertentu lah Ustaz, maksudnya dengan ibu ayah kah, ibu ayah mampu juga, adik-beradik kah mampu juga dong semua, cuma kita tahun tu mau bayarkan. Kena beritahu dulu. Boleh tak? Beritahu itu aja. Kena maklumkan kepada mereka, minta izin, lepas tu boleh kita bayar, tak ada masalah. Okay. Ustaz ada soalan tadi. Okay. Itu sajalah. Ada soalan lagi sahabat-sahabat yang ada di dalam? Saya rasa macam ada dua soalan tadi kan? Okay, saya terlepas. Sudah dijawab setakat ni. Oh. Bahan perbentangan ni buku ya, buku. Ni ada dalam buku saya. Iya. Puan yang bertanya pasal bahan pembentangan ni buku. Jadi kena beli buku lah. Nanti saya akan post dalam grup insyaAllah. Grup bukunya. Dan saya sudah ada bagi link juga untuk beli sebenarnya. Dan harap ada stok lah. Dan rakaman akan diberikan esok. Jadi boleh, mungkin esok lah insyaAllah kita akan bagi rakaman. Cuma boleh rujuk dengan unit pendaftaran insyaAllah. Kalau tiada soalan lagi, saya persilakanlah Ustaz Mahdi untuk membuat kesimpulan insyaAllah. Berikan semangat sikit saat sebelum puasa insyaAllah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadinya saya pun perlukan semangat juga. Sama-sama lah ya. Kita sama-samakan doa lah untuk Allah Ta'ala beri kepada kita untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik dan juga Lailatul Qadar, supaya kehidupan kita menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik lah. Cumanya persiapan kita ini satu bentuk yang kita harapkan Allah Ta'ala menilai kita kerana kita ada keinginan untuk mempelajari tentang ibadat kita dan memperbaiki ibadat kita. Jadi menuntut ilmu ni dia wajarnya tidak perlu putus, sentiasa berterusan. Kerana kita tentu saja banyak lagi yang kita tak tahu kan. Dan saat ini program yang dianjurkan oleh Raudah ini satu hasrat murni yang baik untuk memberi kefahaman tentang perkara-perkara asas hukum hakam yang kita nak memastikan kita ibadat kita tu biar baik. Paling kurangnya sah. Lebih eloknya perfect dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang kalau kita beribadat dalam keadaan ibadat kita tidak sah sebenarnya. Kita semayang, kita puasa dalam keadaan puasa dan semayang kita Tuhan tak terima pun. Bahkan tidak dianggap puasa dan juga semayang yang sah pun. Itu tak nak lah. Sebab itulah kita mencari masa dan melapangkan masa kita untuk belajar perkara-perkara asas ini, itu sebenarnya satu keperluan yang sangat penting.
perlu diutamakan. Kita bayangkan kita boleh habis betapa banyak umur kita untuk kita dapat perkara dunia. Kita kejar sijil, kita kejar kehidupan, kejar kejaya, lama kita belajar. Tapi perkara itu hanya kita dapat kebaikannya di dunia saja. Lepas mati kita takkan bawa. Kita takkan bawa sijil kita, pangkat kita, kedudukan kita, harta kita. Tapi ibadat yang mana kita nak bawa sampai ke selepas mati dan selepas daripada itu di akhirat nanti, tak banyak masa pun. Kita hanya perlu luangkan sedikit saja daripada masa kehidupan kita untuk belajar ilmu-ilmu agama ini, fardu ainnya terutamanya, untuk kita betulkan amalan kita supaya amalan kita memberi kepada kita hasil di akhirat nanti. Jadi pesanan itu juga saya tujukan untuk saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi dan petang ini, dan terima kasih kepada pihak penganjur Raudhah dan segala mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum akhirnya mohon Ustaz bacakan sedikit doa sebagai penutup kepada daurah kita insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yantasibu ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna, Allahumma in ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna at-tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa aqbalna wa qdi hajatina bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazakallah khair. Jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Mahdi bin Muhammad, pengisian yang sangat banyak manfaat dan banyak input baru yang saya dapat. Walaupun sebenarnya tahun-tahun pun kita dengar kuliah pasal puasa ni, tapi kali ini banyak lagi benda-benda baru lah yang kami dapat. Terima kasih juga pada pengerusi sekolah, Tuan Ahdin dan juga Mudir Sekolah Rendah Sama Raudhah Ustaz Bunyamin atas mempermudahkan untuk kita mengadakan sesi ini, dan insyaAllah kita akan adakan lagi sesi yang lain sama-sama dengan Ustaz insyaAllah. Jadi harap Ustaz bersedialah untuk mengisi lagi insyaAllah ruang kepada kami orang-orang Sabah Sandakan khususnya insyaAllah. Jadi terima kasih pada Ustaz dan terima kasih pada semua yang hadir. Kita tangguh daurah kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Jazakallahu khair.